Kita bekerja keras begitu. Kita membentuk satu ikatan bersama dengan Parti PAS. Kita bergerak bersama. Kita bekerja bersama. Dan mereka meletakkan tanggungjawab untuk menjadi calon kepada saya. Dan saya menerima tanggungjawab itu. Dan juga apabila sampai kepada Tahun Baru Cina, yang mana kita mengadakan satu jamuan Tahun Baru Cina di Mersing, pengurusi DAP Negeri Johor telah memaklumkan dan telah menguar-uarkan kepada umum bahawa saya adalah calon bagi parti DAP. Oleh itu tuan-tuan, kita menjalankan gerak kerja kita dan kita mengaturkan segala program-program kita untuk menghadapi pilihan raya. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan pergi ke Mersing, tuan-tuan akan nampak gambar dan saya berada di mana-mana saja di Mersing. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, apa yang berlaku selepas itu? Kita telah membuat perancangan yang cukup baik. Kita telah bersedia dengan segala tenaga dan juga wang ringgit kita untuk bersama dengan Parti PAS menghadapi pilihan raya yang ke-13. Tetapi tuan-tuan, dalam pakatan mereka, dalam pakatan yang mereka katakan Pakatan Rakyat, yang di dalamnya ada PAS, ada DAP dan juga ada Parti Keadilan Rakyat. Apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka di saat akhir mengatakan kerusi DUN di Tenggara ini dibagi kepada Parti Keadilan Rakyat untuk bertanding. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidaklah begitu mempertahankan kursi ini. Tetapi saya nak tahu mengapa kursi ini dibagi kepada Parti Keadilan Rakyat. Saya naik berjumpa dengan Lim Kit Siang di Johor Bahru. Mereka mengatakan mereka telah bersetuju memberikan kursi ini kepada Parti Keadilan Rakyat. Saya katakan kepada mereka, mengapakah keputusan ini dibuat tanpa dibincang, tanpa dirunding dengan kita di DUN Tenggara? Sebab kita di DUN Tenggara lebih memahami lagi suasana setempat pada masa itu. Mereka memberi arahan tanpa mengetahui bagaimana kedudukan tempatan itu. Tapi kita faham. Kita berikan kepada mereka. Kita katakan Tenggara ini bukan satu kawasan yang mudah yang dimasuki oleh parti mereka, oleh calon mereka, terutama mereka yang menghantar calon daripada kaum India. Tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun, 19 hari bulan sebelum penamaan calon pada 20 hari bulan, di sebelah petang, mereka menghantar wakil mereka, calon mereka daripada Johor, bertemu dengan kita di markas PAS di Air Merah. Kita berunding di situ. Saya tanyakan kepada mereka, bagaimana mereka boleh memenangi pilihan raya di DUN Tenggara. Mereka tidak ada persiapan. Mereka datang lebih kurang 7 hingga 8 orang saja. Tak ada apa-apa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di DUN Tenggara, Parti Keadilan Rakyat hanya ada ahli tak sampai 20 orang pun. Mereka tak ada pekerja. Mereka mengharapkan PAS untuk membantu mereka menjalankan kempen dan sebagainya. Mereka meminta saya untuk bersama berkempen dengan mereka. Saya kata, saya pada masa itu boleh menolong PAS dan tak boleh menolong Parti Keadilan Rakyat. Satu keretakan telah berlaku dalam Pakatan Rakyat Mersing. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan oleh pucuk pimpinan, kita telah menyerahkan kursi ini kepada Parti Keadilan Rakyat. Bagi saya rasa bertanggungjawab di atas rasa kecewanya penyokong-penyokong daripada Parti DAP dan juga Parti PAS disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan membuat keputusan yang salah. Mereka menghantar wakil daripada calon daripada kaum India dan juga mereka mengatakan mereka boleh menang di situ. Saya rasa satu keheranan tuan-tuan dan puan-puan. Saya katakan mereka bukan saja boleh kalah tetapi boleh hilang wang pertaruhan. Tapi mereka tidak mengambil hirau apa juga pendapat daripada ahli jawatankuasa DUN Tenggara. Tak apa. Oleh itu tuan-tuan,
apabila berita ini telah sampai kepada penyokong-penyokong Pakatan Rakyat, yang terutamanya kaum-kaum Cina dan kaum-kaum Melayu yang daripada penyokong-penyokong PAS, mereka kecewa dengan keputusan itu. Apa yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan, mereka memberhentikan semua kerja-kerja untuk menghadapi pilihan raya yang ke-13 itu. Sehingga kan saya dimaklumkan mereka mau saya hadir bersama mereka, baru mereka akan memulakan kerja semula. Pada masa itu saya sudah merasakan saya akan buat satu bantahan walau bagaimana cara sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Apakah rumusan yang kita boleh buat di sini? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, mereka kata mereka dalam Pakatan Rakyat, tetapi mereka tidak ada pakatan sebenarnya. Kerana mereka lebih banyak menuntut kerusi-kerusi untuk dipertandingkan. Mereka nak bertanding dalam pilihan raya tanpa mengambil kira pertandingan mereka itu membawa kemenangan atau kekalahan. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada mesyuarah di antara mereka. Pucuk pimpinan membuat satu keputusan, yang keputusan itu mesti diterima oleh peringkat bawah. Bagi saya ini satu perkara yang tidak boleh saya terima. Dan yang ketiga rumusannya ialah apa, tuan-tuan? Yang sebenarnya parti DAP ini tidak inginkan kepada orang Melayu dan Islam. Di dalam negeri Johor, DAP bertanding 6 kerusi parlimen, 14 kerusi Dewan Undangan Negeri. Daripada 14 kerusi Dewan Undangan Negeri itu, kita dapati 12 daripadanya ditandingi oleh calon daripada kaum Cina. 1 kerusi ditandingi oleh calon daripada kaum Melayu. Dan 1 kerusi ditandingi oleh calon daripada kaum India. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka mendakwa, mereka memerlukan calon-calon Melayu supaya tidak dianggap parti DAP ini adalah parti chauvinis Cina yang anti Melayu dan Islam. Tetapi itu dakwaan mereka sahaja. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan kepada mereka, jika mereka ini hendakkan calon Melayu, kenapa daripada 12 kerusi yang diperuntukkan kepada kaum Cina tidak dibagi 1 kerusi itu kepada Parti Keadilan Rakyat, tetapi mereka lebih rela mengorbankan Don Tengaruh daripada ditandingi oleh Melayu dan Islam. Di sini mereka sudah menampakkan siapa mereka sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang terjadi selepas itu? Selepas itu, salah seorang daripada pemimpin DAP peringkat negeri Johor mengeluarkan kenyataan mengatakan pengundi-pengundi jangan mengundi calon PAS dalam pilihan raya ke-13. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bila pengumuman ini dibuat, disebarkan, saya sudah berlaku konflik jiwa dalam diri saya. Mengatakan saya, di mana kedudukan saya apabila pemimpin peringkat negeri Johor ini mengeluarkan kenyataan mengatakan jangan undi calon PAS, sedangkan saya rasa saya dengan orang PAS itu adalah sama, orang Melayu dan orang Islam. Apa yang berlakunya, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun mereka tidak mengatakan dakwaan itu kepada saya, tetapi apabila mereka menyatakan dakwaan itu kepada PAS, saya adalah rasanya sebahagian daripada orang PAS, dan saya mempertahankan orang PAS sebenarnya. Tetapi apa orang PAS buat, tuan-tuan? Sepatah pun tak cakap pun. Saya pergi mencari jalan bagaimana untuk saya protes. Maka pada 30 hari bulan, saya pergi ke layang-layang. Pada masa itu Timbalan Perdana Menteri sedang memperkenalkan calon-calon kawasan layang-layang kepada umum, dan saya naik ke pentas dan menyatakan pendirian saya meletakkan jawatan daripada parti DAP, dan juga saya keluar daripada menjadi ahli DAP pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya berada dalam DAP,
yang dikatakan itu adalah parti Cina dan berbagai kaum. Tetapi apabila mereka menghormati Melayu dan Islam, saya boleh bersama mereka. Tetapi apabila mereka menolak Islam dan Melayu, saya akan menentang mereka. Itu pendirian saya, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila saya telah diumumkan keluar daripada DAP dan saya menukar baju kepada Barisan Nasional, maka hari ini saya bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk berada dalam Barisan Nasional menghadapi pilihan raya ke-13 menentang PAS dan juga DAP. Tuan-tuan dan puan-puan, mana pihak yang ditolak oleh DAP itu? Mereka itu adalah orang PAS. Walaupun dengan terangnya DAP mengatakan jangan menyokong calon PAS, tetapi calon PAS, pemimpin mereka tetap lagi menyeru kepada penyokong-penyokong mereka supaya tetap juga memberi sokongan kepada DAP. Saya tak faham mengapa perkara ini berlaku. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita sebenarnya sudah separuh diambil alih oleh DAP. Memang DAP menyeru kepada penyokong pengundi-pengundi jangan menyokong PAS. Itu juga seruan kita sebenarnya. Tapi DAP telah menjalankan kerja yang sepatutnya kita buat. Kita sudah lepas satu seruan untuk bersama-sama DAP mengambil alih tugas kita membuat seruan yang sama dengan kita. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, DAP juga tidak untung apabila mereka mengeluarkan kenyataan begini. Sebabnya apa? Sebabnya di kawasan-kawasan yang ditandingi oleh DAP, yang mana calon-calon mereka bertanding di situ, saya percaya penyokong-penyokong PAS yang berada di situ juga tidak akan memberi undi kepada calon DAP. Ini dia satu perkara yang kita rancang, yang kita buat untuk pilihan raya, tetapi perkara itu telah berlaku dan perkara itu memihak kepada kita dalam Barisan Nasional. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa di peringkat awal ini sebelum pilihan raya, kita nampak seolah-olah mereka itu bersatu, tetapi hakikatnya mereka tidak ada kesatuan. Mereka lebih minat kepada mencari kuasa, tetapi kerana pilihan raya dah dekat, mereka mendiamkan perkara itu. Dan saya percaya selepas pilihan raya ini mereka akan bergolak lebih hebat daripada itu sekiranya ada kawasan-kawasan yang mereka menang. Tetapi saya nak katakan di sini, kawasan Mersing adalah impian saja kalau mereka kata mereka menang. Saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, bersama-sama kita adalah calon daripada Barisan Nasional yang bertanding bersama-sama calon Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang namanya sama, Dr. Abdul Latif, cuma bin-nya saja berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan, berilah sokongan kepada mereka. Mereka ini adalah saudara kita, saudara bangsa dan agama. Oleh itu tuan-tuan, saya nak katakan di sini, kalau kita simpati kepada pihak lain, tetapi dalam kita menghadapi pilihan raya ini, yang mana pihak yang satu lagi itu dalam keadaan yang tidak ada ketentuan, yang tidak ada perpaduan, maka kita tolak mereka ini dan kita cari beri sokongan sepenuhnya kepada calon kita yang ada bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, calon yang saya katakan tak pernah saya kenalkan lagi, mereka adalah orang tempatan dan anak Mersing, dan juga tuan-tuan mengenali mereka mungkin lebih daripada saya. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi tanggungjawab yang tuan-puan akan buat? Tuan-tuan dan puan-puan, yang sebenarnya tuan-tuan beruntung sebab tuan-tuan hanya menghadapi pilihan raya umum lagi 2 hari. Tetapi bagi saya menghadapi tekanan yang lebih hebat lagi apabila saya menjebrang kesempatan daripada Pakatan Rakyat pergi kepada Barisan Nasional. Maka saya menghadapi berbagai-bagai cercaan dan tomahan, dan ada yang mengatakan saya telah melompat parti kerana projek dan juga wang.
Saya kata kepada mereka, saya bukan jenis itu. Tuan-tuan dan puan-puan, 2 hari lagi tuan-tuan akan mengundi. Saya harapkan tuan-tuan sudah ada suatu pilihan yang tepat, yang tuan-tuan sekarang tak perlu lagi kepada dakwah daripada mana-mana pihak. Tuan-tuan sudah boleh membuat satu keputusan siapa yang tuan-tuan akan pilih. Yang bagi saya, yang akan tuan-tuan pilih ialah Datuk Dr. Abdul Latif bin Bandi bagi Dewan Undangan Negeri dan Datuk Dr. Abdul Latif bin Ahmad bagi kawasan Parlimen Mersing. Lupakan saja mereka-mereka yang lain daripada itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak katakan, kalau mereka memperkatakan perjuangan Islam itu adalah suatu tuntutan bagi mereka, saya rasa perkara ini boleh kita petikaikan lagi. Mengapa mereka ini setelah ditolak begitu dengan kenyataan yang dikatakan jangan menyokong calon-calon PAS, tetapi mereka masih boleh bersama? Yang saya katakan bagi saya adalah hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.